Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda Awani bersama saya Najib Arif dan malam ini kita memberikan tumpuan aspek bagaimana rakyat Malaysia sudah pun keluar ataupun hampir keluar sepenuhnya dari pandemik COVID-19. 2022 bakal melabuhkan tirainya. Kita melihat inilah fasa peralihan ke endemik setelah 2 tahun kita berdepan dengan pandemik COVID-19 yang mencengkam segenap aspek dalam peringkat masyarakat dan 2023 akan memberikan cabaran tersendiri. Bagaimana ini harus diselesaikan dalam aspek penguatan dasar dan juga persediaan di peringkat rakyat itu sendiri, dan bagaimana untuk kita melihat strategi dan juga polisi yang bersesuaian harus disusun untuk memastikan ia dapat menyelesaikan masalah dengan tuntas sekali. Saya berbesar hati kerana malam ini saya ditemani oleh dua orang hebat untuk isu ini. Pertama sekali kita ada Harizal Hazri, iaitu pengasas ekonomi, politik dan juga hubungan antarabangsa, dan juga di sebelah saya ada Amir Farid Rahim, pengarah strategi KRA Group. Terima kasih kerana bersama kami pada malam ini. Baik, kita tahu banyak cabaran. Data ekonomi terlebih dahulu banyak yang positif untuk Malaysia tahun ini. Mungkin juga kerana base kita tahun lepas rendah. Tetapi untuk tahun depan ini cabaran pertumbuhan masih ada, cuma rendah, tetapi cabaran masih wujud. Kita bermula dengan mungkin peranan besar yang harus dipikul oleh kerajaan gabungan kerajaan perpaduan ini. Apa mungkin yang dilihat di 2022 ini yang harus dipanjangkan ke 2023 dari segi pembuatan dasar yang low hanging fruits, kerana banyak masalah kita adalah masalah struktur yang mungkin memerlukan jangka masa panjang. Saudara Amir, apa yang perlu dilihat ni? Terima kasih Najib. Betul sekali apa yang Najib katakan tadi. Dari segi pertumbuhan ekonomi tahun 2022, kerana 2021 itu base yang begitu rendah sekali. 9 bulan pertama kita melihat pertumbuhan lebih kurang 9% dan insya-Allah suku terakhir ini juga akan agak kuat saya rasa, yang akan memastikan bahawa pertumbuhan ekonomi Malaysia berada lebih kurang 8%. Tapi bergerak ke hadapan, cabaran utama yang masih daripada tahun 2022 ini adalah yang perlu diselesaikan oleh kerajaan adalah masalah inflasi, kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang ini fenomena global, ekoran pelbagai masalah supply chain, rantaian supply global berikutan perang Ukraine Russia dan kemudian peningkatan interest rate di negara-negara maju. Jadi untuk dalam bergerak ke hadapan pada tahun 2023, kerajaan harus memastikan bahawa kenaikan kos sara hidup, kenaikan kos barang dan juga masalah inflasi berada di tahap yang boleh dikawal. Dan kedua, kita harus juga melihat impak pertumbuhan ekonomi global yang dijangkakan akan melemah pada tahun 2023. Ini penting untuk melihat kepada ekspor kita kerana ada korelasi antara ekspor dan pertumbuhan wage, gaji di Malaysia. Jadi jikalau senario global itu lemah dan ini mempunyai impak negatif pada ekspor kita, mungkin juga real economic growth di Malaysia pada 2023 itu tidak akan mencapai apa yang kita mahukan dan akan memberi pelbagai cabaran kepada kerajaan unity government ini. Okey. Saya Rizal menyebut kepada perkara inflasi ini bukan perkara baru, tapi kita melihat kepada cabaran ini cabaran yang besar. Semua orang mungkin melihat kepada 4% itu angka yang semakin menurun sedikit berbanding dengan angka sebelum ini. Tapi realitinya di bawah ini ramai yang merasakan bahawa bebanan kos sara hidup itu masih lagi tinggi, inflasi dan juga gaji yang rendah ini, pertemuan itu berlaku. Kita melihat apabila kerajaan baru ini berkuasa, kita melihat itu isu utama yang diberikan tumpuan. Namun langkahnya apabila kita mendengar Menteri Ekonomi menerangkan perkara itu, keanjaran permintaan dan sebagainya, mungkin ramai yang kurang jelas apa yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan pada setakat kali ini. Bagaimana untuk kita melihat bergerak ke tahun 2023? Adakah cukup jelas dasar kita menghala kepada menyelesaikan isu seperti kos sara hidup, inflasi dan juga gaji yang masih lagi rendah? Terima kasih. Jadi ada beberapa perkara kat sini. Yang pertama, saya nak petik daripada apa yang Amir katakan tadi. Kita harus faham pertumbuhan ekonomi itu kita tidak boleh melihat dia secara menyeluruh. Kerana kesan daripada pertumbuhan ekonomi itu tidak semestinya akan sampai kepada segenap lapisan masyarakat secara automatik. Jadi pertumbuhan ekonomi tentu sekali adalah satu indikator yang baik untuk negara. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu nampaknya positif, kita merasakan okey, this is a good sign.
Tetapi kita harus juga ingat ya bahawa kebanyakan pemain-pemain industri kita adalah daripada small and medium enterprises ya. Jadi SME ini dia sebenarnya akan terimpak yang pertama kalau ada perubahan daripada segi ekonomi ya. Dalam negara dan juga ekonomi global, dia akan terkesan yang pertama sekali dan dia akan recover yang terakhir. Yeah? So this is the problem. First impacted, last recovery. Jadi bagi saya, walaupun kadang-kadang kita merasakan bahawa ini adalah sesuatu perkembangan yang positif, kita nampak pertumbuhan ekonomi, kita juga harus ingat bahawa itu harus disekalikan dengan polisi-polisi yang agak mantap supaya recovery period ya untuk pemain-pemain industri itu adalah lebih cepat ya. Dia tidak akan automatik. Itu yang pertama. Jadi saya setuju bahawa kita ada nampak pertumbuhan yang memberangsangkan di Malaysia. Tetapi seperti yang saya katakan, bagaimanakah caranya untuk kita menjana pertumbuhan itu supaya it can be shared ya. Pertumbuhan itu dapat dirasai oleh lapisan masyarakat yang berbeza. Dan ini saya nak petik apa yang saudara baru katakan tadi, bahawa walaupun kita nampak pertumbuhan ekonomi tetapi tekanan daripada segi inflasi, tekanan daripada segi kenaikan harga barang dan sebagainya dirasai ya. Jadi di situ a little bit nampak tidak seimbang. Tapi kita kata ada pertumbuhan ekonomi. Tapi kenapa orang masih rasa mereka susah? Kenapa harga barang tinggi dan sebagainya? Dan di sinilah yang kita harus ada polisi-polisi yang menyeluruh, polisi yang dapat mencapai kepada terutama sekali kumpulan-kumpulan yang terkesan, yang sukar untuk mereka recover. Okey, jadi soalannya di sini adalah sama ada, adakah kita polisi-polisi itu in place untuk kita memastikan bahawa pertumbuhan ini, insya-Allah kalau pertumbuhan ini berpanjangan, ia dapat dirasai oleh segenap lapisan rakyat. Bagi saya, untuk setakat hari ini, it is still very early days ya. Hari-hari yang masih baru untuk kerajaan ini, kita belum nampak strategi implementation strategi ya. Apabila kita berkata tentang polisi ini, tentu sekali ada polisi dan ada implementation strategi. Jadi polisi itu pun belum begitu menyerlah dan implementation strategi itu kita belum nampak. Tetapi itu bagi saya bukanlah sesuatu yang negatif. Bagi saya itu adalah kerana ini adalah satu kerajaan yang baru dan kerajaan ini tentu sekali akan merangka beberapa strategi untuk bergerak ke hadapan. Persoalannya berapa lama? Ya, persoalannya berapa lama di sini? Because we don't have all the time in the world. Betul. Ya. Yang pertama itu, daripada segi strukturnya, kita nampak bahawa kerajaan ini telah pun merencanakan bahawa the reform of the structure, struktur di Malaysia ini akan menjadi agenda yang utama. Kerana kalau struktur yang diwarisi di negara ini pada hari ini, kemungkinan struktur itu tidak lagi kukuh, tidak lagi kuat atau tidak pun menyeluruh untuk menangani cabaran ekonomi dan politik dalam negara dan juga luar negara ataupun antarabangsa. Dan kita tahu, semua orang tahu ini dah diperkatakan beberapa kali, mungkin lebih daripada beberapa kali lah, tentang betapa kritikalnya keadaan atau perubahan geopolitik dunia. Dan kita boleh bercerita tentang post-pandemic, kita boleh bercerita tentang income inequality dan sebagainya. Tetapi apa yang jelas adalah oleh kerana peperangan, pandemik dan sebagainya, kita nampak jurang itu semakin besar di antara negara. Apabila jurang di antara negara itu melebar, dan tentu sekali apabila jurang itu melebar, jurang di dalam negara juga akan melebar juga. Tentu sekali ini akan semacam membawa kita ke satu arah di mana konflik kemungkinan berlaku. Jadi strategi ekonomi itu tidak mencukupi kalau kita tidak ada strategi ekonomi politik yang menyeluruh. Jadi oleh kerana keadaan sekarang ini sangat kritikal, bagi saya polisi di Malaysia ini tidak boleh dilihat dengan secara mikro sahaja. Tidak boleh melihat kepada permasalahan di dalam negara dan merasakan bahawa kita boleh menangani semua permasalahan ini berseorangan. Kerana kita berada di dalam satu situasi dunia di mana keterbergantungan antara negara-negara sangat tinggi.
Jadi apa yang berlaku di Eropah contohnya, Ukraine itu sangat jauh daripada Malaysia. Kita tengok berita serangan belum lagi reda Rusia dan sebagainya, kadang-kadang kita terfikir, jauh Ukraine ni, macam mana impaknya boleh sampai kepada Malaysia? Oleh kerana Malaysia menjalankan ekonomi yang terbuka, kita berdagang dengan aktif di peringkat antarabangsa dan sebagainya, tentu sekali impak itu akan sampai ke Malaysia. Jadi oleh kerana itu, kita harus mempunyai strategi yang mengambil kira bukan sahaja implementation di dalam negara, tetapi juga bagaimana kita boleh mewujudkan jalinan-jalinan baru antarabangsa yang akan dapat membantu implementation plan kita supaya kita boleh menangani cabaran ini. Bagi saya ini sangat penting. Banyak negara-negara merasakan bahawa mereka boleh menangani masalah ekonomi, inflasi, dalaman dan sebagainya secara berseorangan. Bagi saya, this is not sustainable. Kerana kalau krisis itu 1-2 bulan, ya boleh. Tetapi krisis ini berpanjangan dan kita faham ekonomi itu ada cycle dan cycle ini tidak semestinya dia akan menghadapi krisis 2 minggu ataupun 2 bulan yang akan datang dia akan okey. Dia tidak begitu. Dia akan cari equilibrium ataupun kesinambungan yang baru, dan apabila kesinambungan yang baru itu tercapai, barulah perlahan-lahan ekonomi itu akan meningkat semula. Aktiviti ekonomi akan meningkat semula. Rangka masa itu agak panjang. Dan untuk negara seperti Malaysia ini, kita harus memastikan kita sedang melawan arus. Ya, kita sedang melawan arus, kita nak negara kita menjadi lebih baik di tengah-tengah kekalutan ekonomi dan politik antarabangsa. Untuk kita melawan arus, kita tidak boleh bersendirian. Jadi saya rasa untuk merangkulkan saya punya jawapan tu ada 2 di sini. Yang pertama, kita harus faham bahawa pertumbuhan ekonomi tidak boleh memberikan gambaran sepenuhnya. Yang kedua, kita harus mempunyai strategi dan implementation plan yang menyeluruh. Dan untuk ada strategi dan implementation plan yang menyeluruh, kita harus juga mempunyai jalinan-jalinan rangkaian strategik, hubungan strategik antarabangsa yang kukuh. Jadi itu dia. Ya. Okey. Kalau melihat kepada dasar yang perlu bersifat holistik ini, perlu ada konteks sepatan, perlu ada konteks antarabangsa. Okey, kita faham perkara itu, tetapi dalam masa yang sama, dalam mengubah struktur ini tidak mudah. Banyak ubat pahit yang harus ditelan oleh banyak pihak. Kalau kita mengambil contoh sebagai contoh, apabila kita ingin melaksanakan gaji minimum 1,500 sebagai contoh pun, majikan bising. Apabila akta kerja itu diubah pun, majikan bising juga. Ada banyak perkara yang tidak popular yang harus dilaksanakan untuk mengubah struktur tersebut, dan ini memang tidak akan diterima dengan baik oleh majikan ataupun oleh rakyat sebagai contoh. Bagaimana Saudara Amir untuk mengimbangi perkara ini? Kerana kalau dasar populis itu ketika pilihan raya kita faham apa tujuannya, tapi sekarang ini adalah waktu bekerja, waktu yang kita perlu melaksanakan segala perkara ini demi untuk daya tahan jangka masa panjang. Saya rasa dia tak ada satu prescription yang jelas dalam isu ini, tapi pada pokoknya, pada dasarnya kerajaan harus mempunyai iltizam politik, political will dan kebolehan political suasion untuk menarik dan menyedarkan semua pihak yang terlibat bahawa sesuatu perkara itu tidak boleh berada di takut lama. This is not business as usual. Perlu ada sense of urgency dalam kita membawa ekonomi Malaysia ke tahap yang baru. Dan apa yang saudara Hazrizal sebut tadi itu amat tepat sekali bahawa economic growth, pertumbuhan ekonomi itu harus memanfaatkan rakyat Malaysia. Dan kita tahu ketika pandemik, kita beralih ke endemik, golongan yang terkesan amat tinggi sekali dan ada beberapa kajian yang menunjukkan bahawa apa yang dahulunya diklasifikasikan sebagai B40 itu telah menjadi B60. Jadi peningkatan yang ketara dan pengurangan yang ketara juga di kalangan golongan menengah. Jadi golongan menengah ini amat penting. Apakah strategi kerajaan untuk memastikan golongan menengah ini tidak kecil, kerana daya beli golongan menengah itu besar. Jadi
banyak yang perlu dirungkai oleh kerajaan baharu ini, tapi apa yang penting adalah menyusun prioriti mana yang harus diutamakan, kerana tak boleh, bukanlah nak kata tak boleh untuk nak buat semua, tapi perlu ada perancangan yang jelas apa prioriti utama dalam jangka masa pendek dan kemudian baru masuk ke jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Pada masa yang sama juga realitinya apabila sudah kerajaan ini terbentuk, saya pasti beberapa pemimpin kanan kerajaan juga sedar bahawa ruang fiskal, ruang situasi kewangan kerajaan adalah bukan nak kata terhad, tapi ada kekangan-kekangannya. Fiscal space kita itu harus difikirkan cara bagaimana untuk dikembangkan pertama, dan beberapa keputusan yang sukar harus dilakukan. Tapi keputusan-keputusan sukar ini contohnya seperti memperkenalkan subsidi bersasar. Ini perlu untuk memastikan ruang fiskal kita mampan dan mampu bertahan. Tetapi soalnya bila, apa masa yang sesuai untuk melaksanakan program tersebut. Kerana kalau keadaan rakyat masih susah dan tiba-tiba targeted subsidi ini dilaksanakan tanpa rundingan dengan pihak-pihak berkepentingan. Tapi kalau berunding dengan pihak berkepentingan juga harus bijaksana kerana mereka juga ada agenda-agenda tersendiri. Tapi pada masa yang sama dalam melaksanakan ini perlu memastikan bahawa kesejahteraan rakyat itu terbela dan diseimbangi juga dengan tuntutan bagaimana ekonomi kita boleh bertumbuh dengan lebih baik di masa hadapan. Kerana takutnya di masa yang fragile ini dari segi ekonomi, kalau kita lakukan beberapa langkah yang begitu drastik, ini mungkin akan kalau kita cakap mungkin akan mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi ke depan. You choke economic growth. Jadi ini tak sesuatu yang mudah untuk pemimpin-pemimpin kerajaan memikirkan bagaimana dan bagaimana caranya. Satu, kedua ialah timing. Kerana timing itu amat kritikal dalam kita melaksanakan dalam seperti yang ditekankan saudara Rizal tadi, dalam memastikan strategi implementasi itu dapat tepat kepada sasarannya. Saudara Harizal, kalau kita melihat kepada masalah yang kita hadapi sejak pandemik melanda, kita tahu, mengambil contoh salah satu saja, iaitu keterjaminan makanan. Kita tahu di mana masalahnya, apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, dan kita tahu mungkin apa penyelesaian jangka masa panjang untuk daya tahan itu boleh dilaksanakan sebagai contoh. Mengambil juga diskusi tadi, iaitu berkaitan dengan konteks antarabangsa juga harus disekalikan dalam pembuatan dasar yang bersifat holistik ini. Bagaimana untuk kerajaan baru ini harus melaksanakan perkara ini dengan cepat? Kerana kita tahu masalah kita mungkin tahu juga apa penyelesaiannya. Mungkin adalah sedikit gangguan di pertengahan itu untuk pelaksanaannya yang lancar dan sebagainya. Adakah ini cukup, pertama, difahami? Kedua, adakah cukup iltizam politik seperti yang Saudara Amir sebutkan tadi untuk mengimbangi antara sentimen rakyat, perniagaan dan pada masa yang sama penyelesaian yang diperlukan? Dia, bagi saya pergi yang pada soalan yang kedua dulu, baru saya pergi yang pertama. Saya merasakan bahawa kerajaan ni tak semestinya selalu popular. Sebenarnya kerajaan yang selalu popular ni dia tidak efisien. Because in order for you to be popular, you have to please everyone. Kita kena buat semua orang seronok dan itu adalah satu yang tidak mungkin. Jadi apabila kerajaan itu berada di dalam satu posisi di mana dia harus prioritize, tentu sekali dia akan, mungkin beberapa decision yang dibuat itu tidak akan menjadi popular. Jadi bagi saya itu tidaklah sepatutnya menjadi persoalan. It should just be natural. Kerana kesan popular atau tidak itu seharusnya dirasakan selepas kejayaan sesuatu polisi itu, bukan sebelum. Masalahnya kita nak jadi popular sebelum. Kita kena jadi popular selepas. Maksudnya kalau dah menang World Cup baru popular. Tak apa. Jangan belum bertanding dah nak popular. Lepas tu pergi kalah kan. So tak boleh. Jadi bagi saya let's just take that as it is, kerana itulah realitinya. Dan itulah tugasnya.
ya untuk bapa-bapa menteri ya. Tidak semestinya seharusnya selalu popular. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam setiap permasalahan ini dia boleh mewujudkan opportunity. In every problem and every challenge that actually is an opportunity. Jadi kalau kita melihat kepada krisis dan kita hanya membincangkan tentang krisis, kita terkebelakanglah. Untuk berada di hadapan, kita harus memanipulasikan keadaan ini dan harus mencari di manakah opportunity itu di dalam krisis ini tersendiri. Jadi bagi saya sebenarnya masa-masa yang kita lalui ini adalah masa-masa yang sangat unik dan special. Kerana di sinilah akan tumbuh opportunity yang baru. Jadi kalau kita harus fokus kepada itu. Jadi contohnya, saudara mengatakan tentang rantaian bekalan makanan. Dan kita tahu bahawa rantaian bekalan makanan itu memberikan, putusnya rantaian bekalan makanan itu memberikan impak kepada banyak negara. Bukan sahaja Malaysia. Ya. Kita juga negara pengimport makanan. Okay? Jadi ada dua di sini. Ya. Yang pertama, kalau kita lihat Malaysia ni, kita adalah sebuah negara yang aktif di peringkat antarabangsa. Kita pemain yang aktif sebenarnya. Daripada segi membership kita sendiri, banyak kita ada membership. Daripada United Nations, ya tentu sekali banyak negara adalah member dengan United Nations. Kepada pertubuhan-pertubuhan serantau yang kita kenal mungkin ASEAN, OIC dan sebagainya. Tetapi banyak lagi yang kita memainkan peranan di dalam platform-platform ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga adalah pemain aktif yang menyokong usaha-usaha untuk membuat jalinan-jalinan free trade. Contohnya kita signatory kepada RCEP. Itu adalah antara jalinan ekonomi yang terbesar di dunia. In fact, it is yang terbesar di dunia. Jadi sebenarnya di dalam semua ini, kalau kita lihat, kita sudah one step in. Kita dah ada satu kaki kita di dalam. Bagaimanakah kita menggunakan platform-platform ini untuk menyelesaikan ataupun untuk memberikan kesan positif pada kita. Okey, contoh OIC contohnya. OIC ini adalah satu pertubuhan yang pertubuhan negara-negara Islam. Ya, banyak negara-negara di dalam itu yang mempunyai masalah, berdepan dengan masalah ketidakseimbangan makanan, sumber makanan. Kita boleh sahaja menggunakan platform ini contohnya untuk memberikan idea-idea kita bagaimana kita boleh mewujudkan satu rantaian di mana kita boleh memastikan sumber makanan yang lebih sustainable, yang lebih orang cakap tidak terganggu untuk kita ekspor ke negara ini. Apabila kita fikirkan bagaimana kita nak ekspor makanan ke negara-negara ini, kita juga harus fikirkan macam mana kita nak menyediakan makanan-makanan itu. Ya? Jadi Malaysia sebenarnya dalam position di mana kita ada kelebihan daripada sawit kita. Kita boleh tukar sawit kita into edible products dengan lebih investment daripada segi onshore investment yang kita boleh buat di Malaysia, di mana kita memproses minyak sawit ini untuk dijadikan minyak masak dan juga bahan-bahan makanan yang lain ataupun ingredient untuk bahan makanan yang lain yang kita boleh proses dan kita boleh ekspor kepada negara-negara yang memerlukan. Tetapi tentu sekali kita memerlukan investment ya untuk kita dapat mesin yang baru, teknologi yang baru, kita kena train peladang kita dan sebagainya untuk menghasilkan produk-produk ini. Di sini juga di dalam OIC sebagai contoh kalau kita bincangkan OIC, ada negara-negara yang kaya. Ada Saudi di dalam itu, ada UAE di dalam itu. Dan mereka kalau kita buat hubungan yang lebih strategik, untuk satu ni sebagai contoh bagaimana Malaysia boleh memainkan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa untuk menangani masalah putusnya rantaian bekalan. Pada masa yang sama, kita mencipta ekonomi dan teknologi yang baru di Malaysia melalui teknologi tertinggi untuk perladangan, sustainable farming dan sebagainya. Jadi ada possibility di mana kita boleh, orang cakap serampang dua mata ataupun tiga mata pun boleh. Yang pertama, mengukuhkan posisi kita di peringkat antarabangsa sebagai negara pengeluar dan rakan yang baik untuk menyelesaikan masalah
terganggunya rantaian bekalan makanan tadi. Yang kedua, kita boleh mengajar dan membina, membawa masuk teknologi-teknologi yang terbaru daripada segi perladangan. Dan tentu sekali yang ketiga, kita dapat create higher returns ataupun pulangan yang lebih tinggi dalam ekonomi yang lebih berteknologi tinggi. Jadi kita tingkatkan pengeluar-pengeluar sawit kita ataupun pengusaha-pengusaha daripada cuma mengeluarkan minyak sawit dan menjual crude oil ataupun kernel itu sendiri, biji sawit itu sendiri kepada orang cakap high-end producer. Dia boleh refine minyak itu dan dia boleh buat minyak itu into edible product dan sebagainya. Itulah maksud saya apabila yang saya cakap tadi, kita harus ada sekarang ni strategi untuk membuat hubungan-hubungan strategik dengan negara-negara lain supaya kita dapat mengurangkan impak daripada permasalahan dunia dan pada masa yang sama mencipta opportunity yang baru. Dan tentu sekali ini akan dapat membantu mengukuhkan ekonomi. Dan yang terakhir, satu lagi. Boleh. Apabila kita cerita ni semua, kita kena fikir jangka masa yang panjang. Dan ini berbalik kepada sama ada kerajaan itu harus mengambil langkah popular ke tak popular. Jadi argumen saya mudah. Tentu sekali kerajaan ini tidak seharusnya sentiasa popular. Tentu sekali kerajaan, mana-mana kerajaan sekalipun, di mana-mana negara sekalipun, dia terpaksa mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak popular. Dan menteri-menteri mungkin akan menjadi tidak popular. Itu bukan masalahnya. Okey, masalahnya adalah di sini keyakinan dan keberanian itu sendiri untuk menggariskan polisi yang lengkap, yang mantap dan mempunyai implementasi supaya hasilnya nanti adalah sangat positif. Dan tentu sekali apabila hasilnya positif, dia yang tak popular tadi akan jadi popular. Ini saya cakap. Popular itu haruslah dilihat daripada hasil, bukan daripada strategi itu sendiri. Strategi mungkin orang tak nampak lagi. Bila dah nampak nanti orang cakap, oh betul lah. Kan nasib baik dia ada. Dia buat macam ni. Oh betul lah. Impact dia positif. Dan ini semua kalau dibuat dengan baik, hasilnya adalah untuk kita mencipta ekonomi yang lebih resilient, yang lebih mapan. Ini yang kita nak. Sebab kita menceritakan tentang isu-isu yang telah berlaku. Maksudnya COVID-19. Itu tahun 2019, sekarang dah nak masuk 2023. Perang Ukraine, dah setahun dah, lebih setahun dah perang Ukraine. Ini benda yang dah berlaku. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Kok nanti keluar pula baru punya pula COVID-23. Tak tahu, kemungkinan. Ataupun ada peperangan di tempat lain, kemungkinan juga. Jadi kita harus belajar daripada apa yang kita lalui dan segala polisi ini tidak harus mempunyai penyelesaian jangka pendek sahaja. Sebab dunia sentiasa berubah, keadaan sentiasa berubah dan apa bagi saya yang sangat penting adalah walaupun polisi-polisi ini mungkin tidak popular, objektifnya adalah untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang lebih resilient. Kalau ada gangguan-gangguan pada masa akan datang, kita mungkin dapat menghadapi dengan lebih baik. Jangka masa panjang itu paling penting sebab banyak masalah struktural ini jangka masa mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan. Dalam isu jangka masa panjang ini kuncinya adalah konsistensi. Kerana mengambil contoh Malaysia ini mahu menjadi pelbagai hub tapi sehingga kini pun belum ada satu hub keutamaan yang dijadi Malaysia ini adalah keutamaan ini sebagai contohlah. Bagaimana kita melihat konsistensi ini? Sebelum ini kita faham perubahan kerajaan itu mungkin mengubah konsistensi tersebut. Sekarang ini apabila perlu menjadi kerajaan yang tidak popular demi perubahan struktur ekonomi dan sebagainya, bagaimana ini harus dipastikan berterusan? Tidak kira apa yang berlaku dalam bentuk politik ataupun sosial itu, dasar yang baik harus diteruskan untuk jangka masa panjang. Saya rasa dua perkara. Pertama ialah dalam mendepani cabaran ini untuk kerajaan baru ialah pertama ialah untuk mereka kekal kalau sudah ada prioriti dan strategi adalah untuk fokus dalam implementation. Kerana apabila fokus dan ada dasar yang konsisten, maka hasilnya result outcome akan dapat kita jana kerana kerajaan tidak perlu
berfikir hanya untuk output, must not be output driven, must be outcome driven. Okey, dan perkara yang harus dituntaskan, diselesaikan ialah bagaimana untuk membawa Malaysia keluar daripada middle income trap ini dan ke arah ekonomi yang lebih tinggi, berdaya saing, mampan, sustainable, inklusif dan sebagainya. Jadi pertama sekali ialah untuk kerajaan itu fokus. There will be a lot of political noise. Akan banyak bising-bising di luar sana. Apatah lagi suhu ataupun iklim politik di Malaysia ini masih agak tinggi dan bergerak ke hadapan dalam suku kedua tahun hadapan. Mungkin akan diadakan pilihan raya negeri untuk 6 negeri, pilihan raya parti dan sebagainya. Jadi this will be distracting points. Okay? Jadi pokoknya adalah untuk kerajaan kekal fokus dalam melaksanakan strategi yang telah dibincangkan bersama di peringkat kabinet supaya Malaysia ini dapat dibawa ke satu tahap yang lebih baik. Kedua ialah berbalik kepada political noise ini, kan pasti ada tuntutan-tuntutan dari pelbagai pihak. Tapi pada masa yang sama rakyat harus juga belajar untuk manage expectations. Itu jangkaan terhadap kerajaan, kerana banyak perkara-perkara rumit ini memakan masa untuk diselesaikan. Bukan sekelip mata saja masuk hari ini jadi kerajaan boleh selesaikan isu-isu seperti kos harga barang yang naik, kerana seperti yang diterangkan oleh Menteri Ekonomi, banyak perkara lain, perkara dari segi dasar yang harus diselesaikan. Jadi perlu ada komunikasi yang jelas antara kerajaan dan juga keterbukaan untuk menerima pendapat-pendapat berbeza daripada rakyat. Tapi jika kerajaan itu kekal fokus, saya rasa saya yakin dan optimistik bahawa akan ada langkah-langkah bukan saja low hanging fruit, tapi untuk medium term yang dapat dilaksanakan. Bagaimana untuk kita melihat bahawa suara orang-orang yang hands-on dalam industri ini, seperti Saudara Amir sebutkan tadi, komunikasi itu harus penting. Kerana pertama sekali kita perlu faham masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adakah ini cukup dilaksanakan? Kerana sebelum ini apabila kami menembual sebagai contoh Persatuan Peniaga dan sebagainya, mereka mengatakan bahawa engagement itu kurang. Apa masalah sebenar di peringkat industri tidak diketahui dalam pembuatan dasar, akhirnya penyelesaian itu tidak kena pun pada masalahnya sebagai contoh. Bagaimana ini harus difokuskan terlebih dahulu? Saya faham aspek ini harus melihat kepada peringkat antarabangsa juga, mungkin boleh juga emulate di peringkat antarabangsa apa yang boleh kita laksanakan, tapi pada masa sama bagaimana ini harus didengar dan ia juga tidak mengganggu kestabilan membuat dasar. Sebagai contoh, apabila kita mendengar terlampau banyak engagement sebagai contoh, mungkin ada beberapa perkara yang menjadi hanya noise sebagai contoh. Tapi isu sebenar itu berjaya atau tidak dikeluarkan. Bagaimana sesi engagement ini harus dilaksanakan supaya dasar itu tepat? Dia engagement tu penting lah bagi saya, tentu sekali. Tapi pembuat dasar tu pun kena tahulah Get the idea first. Pembuat dasar tu dia pun kena faham juga industri tu. Maksudnya kalau kita ada pembuat dasar dan kelompok golongan yang bekerja untuk membuat dasar itu yang tidak faham industri contohnya, pun masalah juga. Jadi bagi saya kadang-kadang apa yang kita lihat adalah pembuatan dasar itu sendiri tidak menepati kehendak ataupun kemahuan industri tertentu, dan kehendak dan kemahuan ini di dalam konteks apa yang menguntungkan lah, bukan kehendak dan kemahuan yang monopoli dan sebagainya. Jadi itu adalah is a problem in its own, itu adalah satu permasalahannya. Tetapi bagi saya di Malaysia ini pembuatan dasar ada beberapa challenges lah. Yang pertama, kita belum lagi sampai ke satu tahap di mana kita dapat membuat dasar yang lebih terbuka. Maksud proses pembuatan dasar itu tidak semestinya berpanjangan dengan engagement yang terlalu banyak, tetapi cukup dengan keterbukaan di mana ia dapat mengambil idea-idea yang baik.
Ini ada sainsnya dan saya tidak ambil bidang public policy, tetapi tentu sekali ada orang-orang di Malaysia yang sangat arif daripada bidang macam mana nak buat dasar yang terbaik supaya ia dapat reflect the interests of the people in the industry ataupun kepentingan orang-orang dalam industri. Itu satu perkara daripada segi pembuatan dasar itu sendiri. Dan saya rasa kita masih di dalam curve ataupun di dalam proses di mana kita dapat meningkatkan mutu pembuatan dasar itu sendiri. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya merasakan di sini bahawa yang penting juga untuk semua segenap lapisan masyarakat di Malaysia ni, daripada pemimpin sampailah kepada pengundi ataupun rakyat biasa, mengundi atau tidak, inilah rakyatlah, siapa sajalah warga negara Malaysia, adalah responsibility membangunkan ekonomi di Malaysia ini. Responsibility itu jatuhnya di bahu siapa? Mungkin daripada pandangan kacamata kerajaan, ini adalah tanggungjawab saya. Dan mungkin daripada kacamata rakyat ini, kerajaan harus menyediakan sesuatu yang lengkap dan terbaik untuk mereka. Itulah sebabnya mereka mengundi. Saya merasakan bahawa dunia hari ini adalah dunia yang memerlukan partnership yang kukuh antara kerajaan dan rakyat. Maksudnya apabila berkerajaan itu, tidak semestinya kerajaan itu tahu jawapan untuk segala-gala permasalahan. Saya rasa ini eloklah saya cakap untuk mengurangkan beban menteri-menteri. Sebab kadang-kadang menteri-menteri dia merasakan bahawa dia sentiasa kena ada jawapan yang terbaik. Sebenarnya realitinya adalah tidak semestinya begitu. Rakyat kena faham juga bahawa menteri pun manusia. Dan mungkin menteri ini tak adalah sebenarnya dekat dalam idea dia tu solusi yang menyeluruh. Jadi partnership itu penting. Dan saya nak bawa balik pada Malaysia pada zaman-zaman yang mungkin lebih sukar daripada apa yang kita lalui sekarang. Banyak apabila saya engage dengan golongan-golongan yang lebih senior di Malaysia ini, dia mengatakan walaupun pandemik tu orang susah dan sebagainya, boleh je dia orang duduk rumah tengok Netflix. Kerajaan boleh je pun bagi moratorium, tak payah bayar dan sebagainya. Dibandingkan mungkin dengan kesusahan yang dilalui waktu baru lepas merdeka dan sebagainya. Dan bagaimana forefathers kita sewaktu itu mendepani masalah-masalah ini dengan keadaan ekonomi Malaysia yang baru nak hidup waktu tu. Dan sebagainya. Dan saya nak bawa kepada contoh yang diceritakan kepada saya lah. Tentu sekali saya tak lahir lagi pada zaman itu. Arwah Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia yang kedua, dia sering kali mempunyai personal engagement dengan segenap lapisan rakyat. Tak semestinya badan-badan pemikir sahaja, tidak semestinya pegawai-pegawai atasan kerajaan sahaja, tetapi siapa saja yang mempunyai idea yang baik akan dapat mungkin bertukar pandangan. Dan sekurang-kurangnya yang diceritakan dengan saya adalah dia meluangkan masa seminggu sekali untuk berjumpa dan bercakap untuk mencari idea-idea yang baik. Itu satu contoh partnership bagi saya antara kerajaan dan rakyat. Dan saya rasa ini perlu dipertingkatkan. Kalau zaman dulu mungkin kena pergi rumah dia minum teh, sekarang ni dah ada macam-macam teknologi. Dan I think a strong partnership between the government and the people is the way forward. Maksudnya bukan satu yang memerintah dan satu diperintah, tetapi sama-sama mengambil responsibility itu untuk membaik pulih keadaan. Dan saya rasa tanggungjawab dua-dua harus faham. Rakyat harus faham kita ada tanggungjawab kita. Kerajaan harus faham dia ada tanggungjawab dia. Menteri kena faham dia ada tanggungjawab dia. Pegawai kerajaan kena faham. Jadi kalau kita dapat pertingkatkan ini, mungkin apa yang saya cakap ni terlalu idealistik lah. Tetapi pemahaman itu penting. Dan saya sering Amir, kadang-kadang saya bertanya kepada rakan-rakan kita ni faham ke dekat Malaysia? What is our role to be a responsible democratic citizen? Ini yang pertama. Kita adalah rakyat di dalam struktur demokrasi. Bagaimana kita boleh memainkan peranan kita untuk menjadi rakyat
demokratik yang matang yang dapat membantu dalam apa jua cara sekalipun. Jangan nak semua nak fikir polisi, semua nak fikir saya ni kena ada pangkat, saya ni nak jadi KSU dulu ke TKSU dulu ke. Tidak begitu. Sedangkan dengan adanya application, app di telefon, dengan adanya ekonomi yang baru, kadang-kadang kita lihat idea-idea yang baru ini boleh menyelesaikan masalah polisi yang bertahun-tahun lamanya yang tidak dapat diselesaikan. Saya bagi satu contoh. Sekejap je. Dulu, waktu saya membesar ni, antara masalah yang paling besar yang orang selalu cakap dekat Kuala Lumpur ni, masalah teksi ni. Teksi tak nak pakai meter, teksi sapu, macam-macam lah. Round table, macam-macam dibuat ni. Undang-undang dan ni dengan implementation yang berharga berjuta-juta dan sebagainya. Keluar seorang hamba Allah ni, dia buat Grab. Selesai masalah tu. Jadi kita boleh nampak kan bagaimana kemungkinan ada individu-individu di Malaysia ini yang dapat menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru, teknologi dan sebagainya yang dapat membantu sebenarnya untuk menyelesaikan masalah-masalah polisi yang mungkin agak terbelit-belit dan sukar untuk diselesaikan dan juga dapat menjana ekonomi di dalam usaha menyelesaikan masalah itu. Ya. Saudara ingin menambah tadi. Ya. Saya tambah aja apa Saudara Razil cakap tadi. Idea siapa yang punya perlu ada keterbukaan dan peringkat kerajaan untuk menerima idea-idea yang baik ni. Kerana selalu banyak kita lihat dalam sesi ialah kita di bidang yang hampir sama engagement dengan pihak-pihak berkepentingan. Banyak yang ada idea-idea yang cukup bernas tapi idea ini tidak sampai ke peringkat atasan dan akhirnya tidak menjadi sebahagian daripada dasar-dasar polisi-polisi negara. Jadi democratization of ideas itu perlu diraikan dan diguna pakai sebaik mungkin oleh kerajaan. Tapi saya juga ingin menyentuh isu partnership. Saya juga tertarik sekali apa yang dikatakan tadi oleh Saudara Rizal. Dan pokoknya dalam partnership yang berjaya itu perlu ada kepercayaan, saling percaya. Jadi kerana itu balik semula kepada poin saya yang awal, kalau kerajaan fokus buat apa yang kerajaan nak lakukan, rakyat juga manage expectation, jangkaan, akan wujud kepercayaan, kesaling percayaan antara kedua belah pihak ini dan defisit percaya itu ketidakpercayaan itu akan semakin berkurang dan ini akan dapat memastikan bahawa apa naratif, apa hala tuju negara kita ini dapat dijayakan bersama. Kerana kita harus ingat balik semula kepada sentuh sedikit isu politik. Masyarakat memang ternyata sekali berlaku polarisasi. Jadi perkara ini harus diminimalkan oleh pemimpin, bina semula kepercayaan antara rakyat dan kerajaan fokus pastikan apa yang mereka mahu lakukan dapat dilaksanakan sebaik mungkin secara inklusif. Kerana tidak saya juga sangat tertarik dengan idea apa yang Saudara Razal sebut tentang idea tersebut. Kerana kadang-kala idea walaupun idea bagus tapi dilontarkan oleh pihak yang tidak sebulu misalnya dengan beberapa kepimpinan, idea ini tidak diterima. Kita harus ada satu semangat, iaitu idea-idea yang baik untuk Malaysia tidak kira datang dari mana, harus diangkat dan dilaksanakan sebaik mungkin oleh pihak kerajaan. Antara cabaran perkara ini juga adalah pemusatan itu terlampau besar dalam membuat dasar sebagai contoh. Kerana mungkin yang faham soal kemiskinan sebagai contoh adalah yang berada di mukim tersebut, di daerah tersebut sebagai contoh. Bagaimana untuk kita melihat bahawa ini sudah banyak kali kita bincangkan, pemusatan ini harus dikurangkan dalam beberapa aspek utama. Bagaimana ini harus diberikan tumpuan yang lebih besar supaya idea mungkin di peringkat bawah yang lebih faham tentang keadaan realiti di bawah itu akan dibawa ke atas, pertama. Kedua, dasar itu diselesaikan oleh pihak yang faham masalah tersebut. Kedua-duanya. Amil.
Saya rasa perlu ada, saya sentuh dulu awal, sorry Saudara Reza. Perlu ada again partnership ni tema kita pada hari ini antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Kerajaan negeri perlu diperkasakan, perlu di-empowerkan, diberi kuasa untuk memainkan peranan yang lebih luas dalam isu yang dekat dengan rakyat lokal. Contohnya isu kemiskinan. Kita dah lihat ini di Sabah Sarawak. Perkembangan sebegini di mana kalau dulu pemusatan kuasa di bawah kerajaan pusat, hari ini semakin banyak bidang-bidang kuasa dikembalikan semula kepada Sabah Sarawak selari dengan apa yang disepakati dalam MA 63 misalnya. Tapi perkara yang sama juga boleh berlaku di Semenanjung. Beberapa kerajaan negeri boleh diluaskan bidang dan kuasanya. Bukan saja kerajaan negeri tetapi local council, municipal council itu sendiri dalam memastikan bahawa contohnya kajian terhadap isi rumah yang miskin. Yang paling tahu ni sebenarnya ialah kerajaan tempatan. Lebih daripada kerajaan persekutuan, kerana kalau ikut kerajaan persekutuan, penyelenggaraan kadar poverty rate itu cuma kajian yang dilakukan setiap 3 tahun kalau tidak silap saya. Tapi kalau data di bawah municipal council, kerajaan tempatan mungkin boleh mendapat data yang lebih terkini dalam memastikan bahawa program-program inisiatif kerajaan dalam membantu golongan terkesan ini dapat lebih tertumpu dan akan ke arah kejayaan yang lebih baik. Ya, Reza. Saya setuju dan saya nak tambah sikit. Ruang tu kena diberikan lah. Ruang itu kena diberikan dan kita harus memotivasikan segenap lapisan masyarakat untuk bekerja dan berbuat yang lebih daripada apa yang mereka rasakan baik. Ini kita kena wujudkan semacam budaya di Malaysia. Bukan mudah, bukan mudah. Tetapi kita harus mula. Produktiviti itu penting. Idea ni kalaupun kita nampak idea ni hebat, tapi susah nak buat ni. Terus kita tak nak buat dah pula. Tak boleh juga. Jadi kebanggaan kita sebagai rakyat itu di mana semua lapisan untuk mencuba perkara-perkara baru supaya kita boleh mencari jalan-jalan baru untuk menyelesaikan masalah. Dan we have to be rewarded. Reward ni tidak semestinya daripada segi kewangan dan pangkat dan sebagainya. Reward itu pemahaman adalah apabila kita dapat menyelesaikan masalah setempat kita. Contoh, saya dalam 20 tahun dulu pernah bekerja dengan sekumpulan anak-anak muda di Sabah. Dan rewardnya untuk mereka adalah kalau mereka dapat menyelesaikan masalah setempat di dalam kampung mereka itu, mereka merasakan bahawa mereka ini dah jadi macam community leader. Dia tidak ada ganjaran kewangan, tidak ada pangkat dan sebagainya, tetapi perasaan itu wujud, kebanggaan itu sendiri. Jadi kita dapat buat banyak program-program di mana mereka dapat menyelesaikan masalah setempat. Dan ini tidak pun di bawah payung kerajaan Malaysia contohnya. These are all direct community engagement. Ini yang penting juga, orang harus faham, bukan semuanya kena datang daripada kerajaan. Bukan semuanya. In fact, pada kehidupan kita pada hari ini, dah berkurang dah yang sepatutnya datang daripada kerajaan. Dan kita dah nampak di dunia ini, kerajaan yang paling efisien, the most efficient government in the world are the government who does not really govern. Dia akan jadi lebih efisien. Tetapi siapa govern? Rakyatlah govern diri dia orang sendiri. Maksudnya kalau dah semua orang reti nak buang sampah elok-elok, semua orang reti nak bahagi-bahagikan sisa sampah dan sebagainya, kita tak perlu nak govern lagi. Jadi kosnya berkurangan. Ya? Dan ini bukannya nak memberikan responsibility itu balik kepada rakyat atau kerajaan, siapa kena buat, ini kita kena buat ke, you kena buat. Bukan begitu. Tetapi ini adalah kebanggaan dan kefahaman apa yang kita, ini yang saya cakap tadi, our role as a responsible democratic citizen. Semua sekali, daripada pemerintah sampailah kepada rakyat. Masing-masing ada tanggungjawab mereka yang tersendiri. Orang Malaysia ni selalu dia cakap, kita tengok kadang-kadang kita pergi Jepun, bangga tengok dia orang naik bas kan. Sampai kat bus stop dia berhenti, reba tu dia berdiri, dia tunduk. Setiap orang tu dia greet masuk dalam. Itu tak ada undang-undang yang boleh nak memaksa orang buat macam tu.
Jadi maksudnya benda itu adalah perasaan mereka sendiri, kebanggaan mereka untuk berbuat sesuatu dengan baik. Jadi saya rasa keterbukaan penting untuk idea-idea baru. Ruang harus diberikan kepada anak-anak muda. Yang dah lebih senior ini bukan nak cakap mereka itu jangan lagi bagi idea, mungkin kemungkinan saja siapa pun, umur berapa pun boleh memberikan idea yang baik dan bernas. Tetapi we also have to celebrate ataupun kita kena meraihkan anak-anak muda dan idea-idea baru. Tak payah nak tunggu pangkat ada datuk, Tan Sri dan sebagainya baru boleh kita ni orang cakap mendapat tempat di dalam masyarakat. Semua orang sepatutnya diberikan ruang untuk berbuat sebegitu. Dan yang ketiga, macam saudara Amir ada cakap tadi, kerajaan negeri dan kerajaan pusat dan sebagainya, ini juga tak perlu top down. Maksudnya bagi saya kerajaan negeri ni boleh sahaja pergi buat partnership dengan negara lain. Kenapa nak kena tunggu federal? Maksudnya kalau katakan kerajaan negeri Perak, dia merasakan dia ada beberapa idea daripada segi macam mana dia boleh memainkan peranan yang lebih besar di dalam rantaian bekalan makanan antarabangsa, silakan terus jalan. Lihat di Perak itu bagaimana, ni tak payah tunggu kerajaan pusat pun tak apa. Jadi bagi saya ada benda yang boleh dibuat dengan terus, dengan lebih efisien, tetapi kita harus berani, produktiviti kena tinggi. Tugas kerajaan adalah untuk to help ataupun menolong orang supaya bergerak ke arah itu. Bukannya terus kerajaan itu boleh selesaikan masalah. Saya rasa that is not the idea of partnership. The idea of partnership is because you are a government, kita mempunyai government itu dia mempunyai cabang-cabang dan kebolehan-kebolehan dia tersendiri, dia ada agensi, mekanisme dia harus menggunakan ini untuk membolehkan rakyat itu bergerak dengan lebih efisien dan meningkatkan produktiviti. Jadi polisi itu harus menolong rakyat supaya mereka akan lebih efisien, mereka akan lebih berbangga, mereka akan lebih produktif. Itu saja. Not to govern them and beritahu setiap step ni you kena buat apa. Nanti dah habis dah buku step, lepas ni kita nak buat apa? Dia dah tak tahu nak buat apa lagi. So it's a never ending problem, you see. So I think that is the idea of partnership. And kita kena ni lah, bagi saya sangat penting lah. Kita ni negara muda, Malaysia ni sebenarnya. Ramai anak muda kita yang dah travel, yang dah lihat banyak, dan sebenarnya ramai juga anak muda kita yang dah advise other governments pun di dunia ini. Kita tak realise sebenarnya kekuatan rakyat kita. Kita harus bagi peluang untuk mereka terus memainkan peranan dengan lebih aktif, dan supaya sama-samalah dapat berganding bahu untuk memajukan Malaysia, insya-Allah. Okey. Berbaki 2 minit lagi, Saudara Amir, mungkin kerana dalam perhubungan kerajaan dan rakyat ini, dalam konsep partnership tersebut, memberitahu kerajaan apa yang perlu dilakukan adalah lebih mudah berbanding dengan memberitahu rakyat, kerana ada kalanya interpretasi itu salah di tengah-tengah itu kan. Mungkin terakhir sekali untuk rakyat lebih faham, 2023 akan menjadi cabaran besar, tapi memerlukan juga peranan mereka. Sebagai contoh, di peringkat mereka individu, institusi keluarga dan sebagainya. Ini penting kerana dasar itu tidak akan berjaya kalau mereka tidak menyambut dan juga menyahut. Pertama, pada pendapat saya harus manage expectations. Rakyat harus faham cabaran-cabaran yang dihadapi. Pada masa yang sama, kerajaan juga harus meyakinkan rakyat bahawa ada step-step yang perlu diambil untuk memastikan walaupun tahun 2023 ini mencabar, tetapi kita mempunyai kecekalan untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran, baik cabaran ekonomi maupun cabaran sosioekonomi, politik dan geopolitik sebagainya. Pada masa yang sama juga kepada pembuat-pembuat dasar harus juga lihat bahawa Malaysia harus juga lihat trend-trend di luar sana. Ini China akan buka semula, India akan bertumbuh dengan baik mengikut ramalan dan jangkaan badan-badan ekonomi dunia. Bagaimana kita tap into this growth untuk fasilitasi pertumbuhan ekonomi di Malaysia ini harus terbuka, dan pada masa yang sama komunikasi harus jelas antara kerajaan dan rakyat,
dan literasi. Kadang masalah isu-isu ekonomi ini tidak senang diterangkan. Bukan semua orang faham, bukan semua orang pergi ambil degree ekonomi. Kalau ambil degree ekonomi pun tak semestinya faham masalah-masalah ekonomi yang ada di negara kita, masalah struktur. Jadi perlu ada two-way communication untuk memastikan bahawa dasar-dasar yang ingin disampaikan oleh kerajaan itu jelas, tepat dan membantu dalam menyelesaikan masalah dalam negara kita. Okey. Masalah ekonomi panjang maksudnya perlu diadakan. Kita bincang sehari semalam pun belum cukup lagi untuk melihat kepada perkara ini. Namun terima kasih kerana membantu untuk memahamkan apa kepentingan utama, apa tumpuan utama setidaknya low hanging fruit dan juga jangka masa panjang membina daya tahan itu penting. Partnership antara kerajaan dan juga rakyat itu juga penting, dan ini peranan yang perlu kita mainkan. Tidak kira kita di peringkat mana pun, ini kepentingannya. Terima kasih Saudara Hafrizal Hazri, penganalisis ekonomi politik dan hubungan antarabangsa, Saudara Amir Farid Rahim juga pengarah strategi KRA Group, kerana bersama dengan kami pada malam ini dalam Encik Awani. Sekian sahaja untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Assalamualaikum.